Tak tahu apa sebenarnya yang berlaku sangat daripada beberapa siri kekalahan. Bila berlaku di Sabah, saya ingat itu mungkin faktor yang unik di Sabah saja. Mungkin. Jadi kita pun, kalau orang yang biasa buat kajian, kita kata keputusannya itu bukan konklusif. Dia bukan konklusif. Tak apa. Bila masuk PRN Melaka, kita ada tanda-tanda yang cukup menakutkan. Kerana PRN Melaka secara jelas menunjukkan pengundi-pengundi atas pagar yang 2018 dahulu menyokong kita, semua dia tak undi UMNO tau. Dia tak bagi. Melaka ni, PAS ni selalunya 5% hilang deposit daripada zaman Merdeka pun lagi. Bersatu dekat Melaka ni tak ada orang pun. Jadi tiba-tiba apabila pilihan raya negeri Melaka itu banyak kursi-kursi yang undi kepada Bersatu dan PAS itu melebihi undi kita, sebenarnya kita dah nampak isyarat yang rakyat dan pengundi atas agak hantar. Yang mengundi Bersatu dan PAS itu adalah sebenarnya bekas pengundi Pakatan Harapan. Dan bila kita tengok juga undi kepada UMNO Barisan Nasional itu tidak meningkat, kita juga tahu bahawa keadaan masih lagi belum berubah seperti 2018. Maksudnya rakyat masih lagi menolak UMNO Barisan Nasional. Pasal Najib perasan dia popular tu, kau suka dia lah. Dia nak rasa dia popular, dia nak main Facebook, ikut suka dia lah. Lepas ni masuk penjara, tak ada Facebook lagi. Biar kat dia. Sebab Najib masih lagi ahli politik antara yang paling dibenci di Malaysia. Dia syok sendiri tu, biar kat dia lah. Dia bayar ramai orang ni duk main Facebook dia, jadi dia syok sendiri. Keputusan pilihan raya demi pilihan raya menunjukkan bahawa UMNO Barisan Nasional masih lagi belum dapat undi rakyat. Dia masih lagi 40%, 42%. Dulu di Melaka dengan Johor ni, undi UMNO Barisan Nasional 70%. Dulu korang minta kita orang tukar UMNO, kita pun tukar UMNO bagi kat korang. Lepas tu korang bergaduh pula. Lepas bergaduh, lepas tu yang korang janji manifesto semua tak buat-buat pula. Tak je lah, hidup aku macam ni lah. Tukar Perdana Menteri daripada Najib kepada Tun Mahathir, kepada Tan Sri Muhyiddin, kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Ayam masih lagi ada masalah kat mereka. Semalam saya sampai daripada Kelantan sampai kat Sungai Petani lebih kurang pukul 1. Saya tahu Sungai Petani kan ada KFC drive-thru 24 jam lah tak? Dulu masa kempen saya selalu makan kat situ. Saya pun berhentilah nak makan KFC. Drive-thru tak buka. Aku dah panas hati dah ni. Orang lapar-lapar ni sahur ni drive-thru tak buka pula. Masuk beratur. Beratur punya lah panjang ni. Malam-malam ramai orang Sungai Petani nak makan KFC untuk sahur. Beratur panjang setengah jam sampai ke depan. Adik tu kata, maaf bang, ayam tak ada. Aku pun marah. Saya cakap lah awal, tulislah kat luar ayam tak ada. Tak adalah saya beratur lah. Yang kedua, tukar Perdana Menteri 3 orang dah. Ayam tak selesai, telur tak selesai. Jadi rakyat biasa, dia fikir yang itu je. Dia fikir selama ni tukar kerajaan tak beza pun. Okey. Itu bahaya kita. Apabila rakyat kata tak ada beza kamu ini, itu yang Bersatu dengan PAS boleh main jarum perkauman. Dia akan gunakan ayat sama ya, parti ni semua sama je. Kami di Perikatan Nasional ni sama macam Pakatan Harapan juga. Kami pun sama naik lawan Najib dengan rasuah UMNO Barisan Nasional juga. Kami pun bersih juga. Tapi paling kurang kami tak ada DAP. Ayat itu yang diulang berkali-kali dan dia ada kesan kepada pengundi-pengundi atas pagar Melayu. Dia berlaku di Melaka,
dan dia disahkan berlaku sekali lagi di Johor. Jadi itu hakikat dia sekarang. Kalau saudara-saudari tanya, apakah kemudiannya strategi kita? Sebab itu kita kena kembali kepada sebab musabab kenapa rakyat fikir macam itu. Sebab musababnya, salah satu sebab besar ialah kerana dia rasakan selama 2 tahun lepas Sheraton Move, kamu tak bela kami. Apa yang penting untuk kami, kamu tak cakap. Bila Najib ataupun Muhyiddin buat benda-benda yang kami tak suka, kami tak nampak suara kamu. Yang kami nampak ialah kamu cari jalan pintas untuk Pakatan kembali ke Putrajaya. Sebab itu, selepas 2 tahun, pengundi rasa kamu semua sama. Jadi kalau tanya saya, sebenarnya jawapannya mudah. Macam mana kita nak menang kembali hati rakyat? Kita kena balik buat kerja macam dulu lah. Kita kena yakin bahawa kita menang 2018 dulu sebab rakyat yang bagi kepercayaan kepada kita. Sebab rakyat yang dengar dan menilai dan akhirnya buat keputusan berbandoi bagi peluang kepada yang daripada Pakatan Harapan dan Keadilan itu. Kita kena yakin bahawa negara ini hanya boleh berubah kalau kita angkat suara rakyat dan dia tidak boleh dicatur oleh beberapa pimpinan bangsawan dekat atas yang duk bertukar-tukar sama dia. Sebab itu bila kita bincang sama kita buat keputusan, pilihan raya dah dekat sangat. Parti masih lagi melalui proses pemilihan dan proses pemilihan itu hanya akan berakhir bulan 6. Bulan 6 baru kita tahu sebenarnya kita ni ke kemah besar ke tidak. Kan? Jadi sementara itu kita tak boleh tunggu dah. Kita kena turun dan kita kena pikat dan kita kena ambil hati balik minta maaf dengan pengundi-pengundi atas pagar. Kita ambil jalan yang orang kata neutral, bukan jalan parti. Sebab itu kita lancarkan Ayuh Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tahu selepas rekod kita 22 bulan di Putrajaya, rakyat kadang-kadang rasa dulu kamu kata kamu nak buat, tak buat. Yang ini yang kawan-kawan dalam Pakatan Harapan kadang-kadang dia marah kat saya. Yang itu yang maksud Datuk Seri Anwar, saya ni keras. Sebab dalam pentadbiran yang lepas, sebahagian besar daripada menteri itu bukan daripada keadilan. Sebahagian besar itu daripada DAP, daripada Amanah, selain daripada Bersatu, dan juga daripada kartel-kartel, bukan daripada kita. Kita tak ada kuasa. Dan bila prestasi Pakatan Harapan itu tidak baik, kalau kita bersuara, yang itu saya minta sahabat-sahabat pimpinan dalam Pakatan Harapan, jangan defensif sangat. Orang tegur, kita nak menang. Orang tegur, kita kena terima. Kalau suara rakyat merasakan bahawa prestasi kita 22 bulan itu kurang cergas, kita terimalah. Tak payahlah rasa macam sebab aku dulu menteri, aku tak suka dengan benda-benda macam ni. Tak bolehlah macam itu. Jadi kita juga kena terima bahawa prestasi 22 bulan itu tidak begitu baik. Dalam keadaan semua ini, apa kita nak kena buat? Sebab itu kita kena lebih pandai dan cerdik daripada UMNO Barisan Nasional. Bab itu untuk jadi pandai dan lebih cerdik daripada UMNO Barisan Nasional, itu kerja senang. Sebab memang selalunya kita lebih cerdik daripada UMNO Barisan Nasional. Kita kena bentangkan balik kepada rakyat keadaan sebenarnya, bahawa negara ini masalahnya jauh lebih besar daripada yang pimpinan UMNO Barisan Nasional duk bercerita. UMNO Barisan Nasional duk sibuk bising sama dia Perikatan Nasional ke apa. Dia tidak mahu menerima hakikat ataupun dia tak faham bahawa masalah yang dihadapi seharian oleh rakyat biasa ini sebenarnya masalah yang cukup besar, macam asteroid tengah nak langgar dunia. Masalah gaji. Bayangkan dulu 10 tahun, 20 tahun lepas, 20 tahun lah, bukan 10 tahun, 20 tahun lepas,
budak keluar universiti gaji permulaan 1,800-2,000. Harga barang masa tu cukup rendah. Sekarang 20 tahun kemudian budak keluar universiti engineer gaji 1,800, dengan hutangnya lagi, kemudian dengan harga barangnya lagi. Jadi keluar universiti, anak-anak kita, adik-adik kita terpaksa berdepan dengan satu hakikat yang kadang-kadang orang tua tak nak faham. Hakikatnya begini: buat apalah aku pergi universiti susah payah belajar, aku keluar, lebih baik aku jual burger, lebih baik aku jadi rider. Kalaulah aku tahu macam itu, aku tak bazirkan masa 6 tahun belajar dapat ijazah. Aku buka kedai burger, jadi rider daripada umur 18 tahun. Sekarang aku dah jadi kaya, usahawan, aku dah boleh masuk UMNO, dah boleh jadi wakil rakyat. Kita berdepan dengan generasi itu tau. Itu suara rakyat, orang muda dekat bawah. Tapi ada ke tidak pimpinan UMNO Barisan Nasional yang berdepan dengan isu ini? Tak ada, dia tak peduli. Ada ke tidak daripada Perikatan Nasional? Tak ada. Kalau Pakatan Harapan pun lari daripada masalah ini, maka kita akan lebih jauh daripada rakyat dan kita akan dihukum. Jalan kita ialah kita kena tampilkan pimpinan untuk sesi ini dalam keadilan, pimpinan-pimpinan yang boleh mengulangi suara rakyat di luar ini yang tidak diangkat oleh pimpinan politik sedia ada daripada mana-mana parti. Angkat suara rakyat biasa yang gaji tak cukup, yang sebenarnya rumah tak ada. Kalau di tempat-tempat macam Kedah ni, saya bagi contoh, anak-anak yang keluar daripada sijil vocational, sijil daripada sekolah teknik, politeknik semua, kalaupun dia belajar lukis pelan, dia belajar engineering technician yang baik, dia nak buat kerja apa? Dia nak buat perusahaan pembangunan contohnya. Selagi negara ini tak naik taraf teknologi dan pendekatan kita dalam sektor pembangunan, selagi kita bergantung kepada pekerja-pekerja asing, syarikat akan bayar pekerja asing itu jauh lebih murah daripada orang tempatan. Buat apa orang tempatan nak kerja, gaji sehari RM40, dia nak makan apa? Orang asing bayar RM40, dia terima. Jadi akhirnya dia belajar, dia buat kerja, dia tak dapat tempat. Sebenarnya yang boleh dibuat, kita kena tukar peraturan, kita kena naik taraf banyak benda. Masalahnya bila ahli politik di peringkat atas berebut jadi menteri dan dia sibuk pertahankan pekerja asing nak bawa masuk ratus-ratus ribu tiap-tiap tahun, sebab dekat situ lubuk emas. Kalau contohnya seorang pekerja Bangladesh bawa masuk komisen RM4,000, bawa masuk RM1,000, RM4,000, RM1,000 tu berapa? Cuba kira RM4,000, 4 bilion tau, 4 bilion, 4 bilion. Sebab itu semua berebut nak jadi menteri. Sebab sekali jadi menteri, kalau dia dapat selesaikan soal bawa masuk pekerja asing, 2-3 bilion ni kacang mata saya. Soal permit kerja. Sebab itu dia tak nak bercakap soal macam mana kita nak ubah industri di negara ini supaya kita gunakan teknologi dan teknikal supaya orang Malaysia boleh buat kerja dan dapat gaji yang lebih mahal, supaya kita tak payah pakai pekerja asing. Orang biasa semua tahu, tapi ahli politik tak nak cakap. UMNO Barisan Nasional tak nak cakap, kita faham dia sibuk nak cari komisen. Perikatan Nasional tak nak cakap, kita faham dia pun sibuk nak jadi UMNO Barisan Nasional. Tapi kalau Pakatan Harapan dan Keadilan tak bercakap, sebab itu rakyat kata kamu semua tidak ada beza, sama je sama. Dan saya nak rangkum kat situ, kemudian mungkin ada sedikit masa lagi untuk round kedua. Sebab itu saya kata strategi masuk pilihan raya kali ini serampang dua mata. Bila kita kembali kepada rakyat dan kita hantar isyarat yang jelas bahawa kita yakin dengan kebijaksanaan rakyat. Rakyat tak bodoh.
Rakyat tahu siapa yang bekerja untuk dia. Kalau kita yakin dengan rakyat, kita akan dapat capai dua perkara dalam tempoh 4-5 bulan ini. Pertama, kita berkemungkinan akan dapat meyakinkan 4-5% pengundi-pengundi atas pagar untuk kembali menyokong kita. Kedua, kita akan berjaya meyakinkan penyokong-penyokong tegar kita untuk lawan tetap lawan balik supaya dia keluar mengundi. Kalau kita berjaya tingkatkan kadar keluar mengundi 4-5%, kita ambil 4-5% sudah lebih tinggi keluar mengundi penyokong kita ambil 4-5% pengundi atas pagar. Dalam keadaan pertandingan 3 penjuru, kita sebenarnya ada harapan untuk mempertahankan kursi-kursi kita. Jadi itu tawaran kita, itu juga yang insya-Allah kita akan usahakan dengan semua calon-calon yang akan masuk pilihan raya umum yang akan berlaku. Sebaiknya kita juga hantar isyarat yang jelas kepada rakyat di luar bahawa ini usaha kita akan berusaha dengan rakyat dan kita tidak akan ambil jalan singkat cari kemah baru, bawa orang masuk kemah dan sebagainya, kerana kita dah tahu perkara itu tidak disukai oleh rakyat. Jadi setakat itu untuk pusingan sekarang. Mungkin saya pulangkan balik kepada Saudara Zahir kalau ada pusingan kedua. Kita ada dalam masa jam dulu bang.